warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buang background yang berwarna putih ni daripada satu-satu image dan juga copy and paste layers ke dalam file yang berbeza. So untuk yang pertama ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buang background yang berwarna putih ni. Okey, untuk setiap kerja-kerja yang kita lakukan, pastikan gambar yang original iaitu layer background ni kita tak usik ya. Sebab kalau ada apa-apa nanti kita masih ada raw file lah. Okey, ataupun file yang asal ataupun initial file. Jadi kita hanya perlu Ctrl J bagi layer background ini untuk kita copy layer. So sekarang ni kita akan menggunakan layer number 1, layer number 1. So untuk layer background ni kalau kita nak tutup dia pun ataupun disable pun boleh. Okey. Okey, so untuk buang background yang berwarna putih ni dia ada beberapa cara. So cara yang paling mudah yang saya akan tunjukkan adalah dengan menggunakan Magic Wand. Okey, so Magic Wand dia berada di dalam Quick Selection Tool ataupun dia berada sekali dengan Quick Selection Tool. Okey, kalau tak ada Magic Wand dekat situ, so kita boleh klik lama and then kita pilih lah. Okey, kenapa kita boleh guna Magic Wand? Sebab Magic Wand adalah fungsinya untuk memilih bahagian warna yang sama. Okey, kalau kita klik pada bahagian warna putih ni, so dia akan pilih lah. Okey, ataupun dia akan select semua yang berwarna putih. Jadi kita boleh just klik delete dan semua background tu telah hilang. Sama juga seperti dalam bahagian dalam telinga cawan ni. Kalau kita klik kat situ dan kita delete, dah habis cerita. Ini kita dah semua background kita dah habis, dah hilang lah. Okey, kemudian Magic Wand ni juga boleh kita guna untuk select bahagian-bahagian tertentu di dalam objek yang kita nak. Tetapi objek yang kita ada ni adalah objek yang warnanya tidak sekata. Okey, jadi untuk warna yang tidak sekata macam ni adalah lebih mudah untuk kita gunakan Quick Selection Tool. Okey, kita pilih bahagian mana yang kita nak. Saya klik tanpa lepas. Okey, kita pilih bahagian mana yang kita nak dan dia akan pilih ke semua ni lah. Jadi apabila kita dah select bahagian tu, bahagian cawan yang kita nak, jadi kita boleh hit Ctrl C untuk copy dan pergi kepada file yang kita nak pindahkan layer tersebut dan kita paste di situ. So kita boleh nampak pada layer background ni, pada bahagian layer 1 dah pun ada iaitu gambar cawan. Okey, ataupun kita juga boleh select dengan menggunakan lasso tool. Okey, pada lasso tool kalau kita klik lama, dia ada lasso tool dan juga magnetic lasso tool. Lasso tool dia kita pilih secara ikut tangan kita lah ataupun ikut di mana kawasan yang kita klik lah ataupun kita highlight. Okey, contohnya saya buat lasso tool dan saya bulatkan. Jadi dia punya pilihan ataupun seleksinya jadi tak tepat lah. Okey, kalau kita buat magnetic lasso tool, okey, kita boleh klik pada kawasan birai cawan tu. Okey, kemudian kita klik sekali dan saya lepaskan. Saya hanya perlu drag sahaja saya punya mouse tanpa apa-apa klik di sekeliling objek yang saya nak ni lah. Kalau dalam kes ni adalah objek cawan ni. So, saya nakkan objek ni untuk kita select. Saya tak klik apa-apa, saya hanya drag sahaja. Okey, kemudian bila sampai dekat titik mula, saya hanya perlu klik dan dia dah select. Okey, so ini adalah salah satu lagi cara untuk kita select objek. Okey, ataupun kalau di dalam Adobe CC 2019 dan ke atas, okey, kita ada satu lagi pilihan yang agak canggih. Okey, untuk pilihan tu adalah kita pergi kepada Quick Selection Tool, kita klik di situ dan di bahagian atas ni ada dua button iaitu Select Subject dan juga Select and Mask. Okey, Select Subject ni adalah dia akan automatically select satu subjek yang dia kata prominent ataupun yang sangat menonjol. Okey, kalau kita klik di sini, select subject. Okey, dia akan ambil masa sikit untuk select.
dan dia terus pilih cawan yang kita ada ni. Okey, yang ini select subject ni dia menggunakan artificial intelligence untuk cari dan select subjek yang ada di dalam Photoshop ataupun dalam salah satu image. Jadi kalau siapa yang menggunakan Adobe Photoshop CC 2019 and above, 2019, 2020, okey, ataupun yang ke bawah sikit lagi, dia adalah features untuk select subject dan select and mask ni. Okey, so untuk kita select saja, kita ambil select subject. Jadi untuk guna select subject ni syarat dia mestilah ada satu subjek ataupun objek yang sangat prominent ataupun yang sangat menonjol, baru kita boleh guna. Kalau tak, dia pun tak berapa nak kenal lah dengan subjek tu. Ataupun you all boleh cuba je kalau ada banyak image yang agak messy, so kalau kita guna select subject, apa yang terjadi. Okay, so kat sini bila dia dah select objek kita ni, dan kita boleh copy, pergi kepada edit ataupun Ctrl C saja. Okay, edit, copy ataupun Ctrl C, dan kita copy objek ni lah, objek cawan ni ataupun layer 1 ni. Dan kita boleh pergi kepada file yang kita nak pindahkan tadi, contohnya file ni. Kita dah ada layer 1 dan kita pergi kepada edit dan juga kita boleh paste ataupun Ctrl V. So sekarang ni saya dah 2 kali paste, so saya ada 2 layer untuk cawan ni lah. Okey, so untuk gerakkan cawan ni kita boleh gunakan move tool, dan sekarang ni saya berada pada layer yang kedua, iaitu cawan yang kedua, so saya gerakkan cawan yang kedua. Okey, contohnya kita nak satu saja cawan, so kita boleh delete layer ni dengan ambil layer dan pergi kepada tong sampah ni ataupun button delete layer. Okey, so saya delete layer, dia akan tanya yes or no, jawab yes. Okey, so dah tinggal satu saja cawan sekarang ni, jadi kita boleh edit lah cawan ni. Okey, dan kita nak kecilkan, kita boleh tekan Ctrl T untuk free transform. Okey, so kita boleh kecilkan saiz cawan, dan bila kita dah dapat saiz cawan yang sepatutnya, kita enter dan kita alih dan letakkan di atas meja. Sekiranya perlu kepada transformation lagi, so tekan je lah Ctrl T dan enter. Okey, so kita besarkan sikitlah image ni. Okey, so kita boleh susun cawan ni di atas meja, dan untuk dapatkan efek yang lebih real, kita boleh bagi dia drop shadow. Okey, so angle yang mungkin bersesuaian adalah mungkin yang berangle 90 darjah lah. Okey, untuk dapatkan shadow yang berada di bawah cawan. Sebab kalau kita tengok mangkuk ni pun shadownya berada di bawah, pinggan ni pun shadow berada di bawah. So kita boleh gunakan shadow yang berada di bawah juga. Dan opacity-nya mungkin kita boleh tinggikan supaya nampak dengan lebih terang lah. Dan kita boleh adjust dia punya distance dan sebagainya untuk mendapatkan yang agak-agak mirip lah. So kita nak dapatkan yang betul-betul mirip mungkin tak dapat. Okay, so kalau rasa dah puas hati, then just click OK and then that's it. Itu sahaja untuk copy and paste layer dan juga clearing the background untuk satu-satu image. Okay, so untuk clearkan background daripada satu-satu image adalah lebih mudah sekiranya kita menggunakan background yang plain colour. Sekiranya kita menggunakan image yang agak mass, okay, backgroundnya, maka mungkin kita akan mengalami kesukaran untuk select objek yang tertentu. Okay, dan kita agak sukar untuk jadikan file ini sebagai transparent background. So sekiranya kalau kita nak savekan cawan ataupun objek ni sebagai objek yang mempunyai transparent background, so kita boleh save, okay, sebagai PNG lah. Kita boleh export, okay, export as PNG ataupun export as. Okay, so kerana file PNG adalah file yang khusus untuk menyimpan background yang transparent.
Okey, so itu sahaja untuk tutorial macam mana kita nak buang background daripada satu-satu image dan juga memindahkan satu image atau objek kepada fail yang berbeza. Sekian, terima kasih.